Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah dan dengan izinnya dapat kita bertemu lagi dalam siri tazkirah bersama dengan Ustaz Kamal Zaman Al-Marizi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah ini adalah kerja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beritahu manusia bahawa kejayaan hanya dalam agama. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kepada manusia tentang kebesaran Allah SWT. Allah Khaliq, Allah pencipta 7 petala langit dan bumi dan barang antara keduanya. Allah Razik, Allah pemberi rezeki semua makhluknya. Allah Malik, Allah yang memiliki dan menguasai 7 petala langit dan bumi dan barang antara keduanya. Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Cerita kebesaran Allah SWT. Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan manusia-manusia berbagai bangsa dan bahasa. Berbagai-bagai bangsa dan bahasa serta lelaki dan perempuan. Allah menciptakan binatang-binatang yang melata. Binatang yang terbang di udara, yang melata di atas bumi, yang di dalam tanah, yang di dalam air, di dalam laut, di dalam sungai. Allah jadikan laut dan daratan. Allah menjadikan. Allah menjadikan siang dan malam silih berganti. Semua Allah Maha Kuasa. Allah jadikan segala-galanya. Makhluk tak ada kuasa apa-apa. Kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Bukan kehidupan yang kekal abadi. Sementara. Kehidupan yang akan ditinggalkan. Apabila roh kita keluar daripada jasad kita, kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan. Kehidupan yang kekal abadi di mana? Kehidupan di akhirat. Di sana hanya ada 2 tempat je, syurga dan neraka. Syurga kekal, neraka pun kekal. Kejayaan kita yang sebenar apabila kita dapat selamat daripada azab Allah, masuklah syurga Allah SWT. Apabila kita tak berjaya masuk syurga Allah, maka itulah kejayaan sebenar. Di sana apabila kita masuk syurga, maka tidak ada lagi kematian. Hidup selama-lamanya. Tidak ada lagi sakit, sihat selama-lamanya. Tidak ada tua lagi, muda selama-lamanya. Tidak perlu lagi buang air besar, tidak perlu lagi buang air kecil, tak perlu lagi bekerja untuk mencari duit. Apa kita hendak semua dapat. Nikmat syurga itu mata pun tak pernah lihat, telinga pun tak pernah dengar dan tak pernah terlintas dan pun dalam fikiran kita. Itulah nikmatnya. Nikmat dunia ini 1% saja. Itulah yang dikongsi oleh semua manusia, jin dan sebagainya. 1% lah nikmat yang dikongsi oleh semua manusia, jin, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk Allah SWT. Hanya 1% saja. Sedangkan 99% lagi nikmat Allah SWT nak sediakan di syurga nanti untuk hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, Ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang yang muslim. Takwa artinya kita takut kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Inilah makna takwa. Takwa hahuna, kata Nabi. Takwa adalah hati. Takwa di sini. Nabi tunjuk dada dia. At-taqwa hahuna. Takwa di sini. Dalam hati. Takwa adalah hati. Iaitu orang yang bertakwa itu ialah orang yang ikut segala perintah Allah SWT, cara Nabi SAW. Orang yang bertakwa.
ikut segala perintah Allah SWT, taat segala perintah Allah SWT, cara Nabi SAW, iaitu taat perintah Allah SWT, cara Nabi, sunnah Nabi, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah SWT. Inilah dia orang yang bertakwa kepada Allah SWT, orang yang takutkan Allah. Kalau takutkan makhluk, kita lari. Bisa kita takut singa, kita lari. Takut ular, kita lari. Tapi takut ke Allah, kita lagi mendekatkan diri kepada Allah SWT, lagi menghampirkan diri kepada Allah SWT. Ini takut kepada Allah. Tak sama dengan takut makhluk. Takut makhluk kita lari, tapi takut kepada Allah, lagi kita dekat dengan Allah SWT. Jadi ini kerja dakwah, kerja amru bil ma'ruf nahyun anil munkar, menyeru pada ma'ruf, mencegah kemungkaran, adalah kerja umat Nabi SAW. Allah SWT tidak akan hantar lagi Nabi, tak akan hantar lagi Rasul untuk umat ini. Tapi kerja kenabian ini telah dipikulkan kepada umat Nabi SAW. Dan umat Nabi kena buat kerja ini, baru menjadi umat yang terbaik. Barulah dimuliakan oleh Allah SWT, disayangi oleh Allah SWT. Dan Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Jannatul Firdaus, syurga yang paling tinggi, bersama-sama dengan para anbiya, bersama-sama dengan para sahabat, bersama-sama dengan para siddiqin, bersama-sama dengan para salihin, bersama-sama dengan para awliya Allah, bersama-sama dengan para syuhada di dalam syurga, apabila kita buat kerja para anbiya, walaupun kita bukan Nabi. Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah supaya menyuruh Fir'aun beriman kepada Allah. Nabi Musa kata, aku tak pernah cakap, aku gagap. Kelantiklah Harun, saudaraku, menjadi Nabi. Allah SWT pun melantiklah Harun menjadi Nabi. Itu saudara kepada Musa, iaitu Harun menjadi Nabi. Dulu nak buat kerja dakwah, kena lantik jadi Nabi dulu, baru boleh buat kerja dakwah. Dan Nabi Musa dan Harun pun pergilah ke istana Fir'aun untuk menyuruh Fir'aun beriman kepada Allah SWT. Dan Nabi Musa jadi rahabah, sebab Nabi Musa dia dibesarkan di dalam istana Fir'aun, menjadi anak angkat Fir'aun. Sejak kecil lagi dia dibesarkan di istana Fir'aun, menjadi anak angkat Fir'aun. Dan Nabi Musa ini menjadi rahabah, dalil, penunjuk jalan. Dan Nabi Harun jadi mutakalim, sebab dia fasih berkata-kata, boleh baca berkata-kata dengan fasih. Maka Nabi Musa dan Harun pun pergi ke istana Fir'aun, pergi mendakwah Fir'aun supaya beriman dengan Allah SWT, seorang raja yang memerintah Mesir pada masa itu, dan mengaku dirinya Tuhan dan memaksa rakyatnya menyembahnya. Begitu juga Nabi Ibrahim AS, dia telah dilantik oleh Allah menjadi Rasul, menyeru Namrud, raja yang berkuasa pada masa itu, supaya beriman dengan Allah SWT. Begitulah Nabi-Nabi. Dia bukan sahaja menyuruh orang-orang biasa macam kita ni, tapi dia menyuruh raja-raja, sultan-sultan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, supaya beriman dengan Allah SWT. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah, kamu akan berjaya. Kejayaannya hakiki, kejayaan sebenar di sana, di akhirat, bukan di dunia. Kejayaan di dunia, kejayaan sementara. Tapi kejayaan sebenar, kejayaan di akhirat, yang kekal abadi. Kegagalan di dunia, kegagalan sementara. Kegagalan di akhirat, kegagalan yang sebenar, kegagalan di akhirat. Apabila masuk neraka. Kaya yang sebenar, kaya di akhirat, bukan kaya di dunia. Kaya di dunia, kaya yang sementara. Apabila mati, tinggal semua kekayaan. Rumah tinggal, kereta rumah, duit tinggal, semua tinggal. Kaya yang sebenar, kaya di akhirat. Sakit ni sebenarnya sakit di akhirat. Sakit di dunia sementara saja. Sakit akhirat, sakit sebenarnya. Sakit masuk neraka, kena azab, kena bakar, kena panggang nak pergi neraka. Dunia tak ada apa. Allah SWT berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu daya.
i'lamu annamal hayatad dunya illa lahwun wa la'ibun wa zinah walad darul akhiratu lahil hayawan law kanu ya'lamun. Ketahuilah olehmu bahawasanya kehidupan dunia hanyalah lahun, hiburan, wala'ibun, dan permainan, wazinah, dan perhiasan, walad darul akhiratul lahil hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah sebenarnya kehidupan, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Sikit sangat kehidupan dunia ini berbanding dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Banding kehidupan dunia, kehidupan akhirat tu lebih baik dan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Apabila seseorang itu mati saja, apabila telah sampai ajal, apabila telah datang ajal, tidak tercepat sesaat dan tidak pula terlambat sesaat. Kematian pasti datang. Apabila seorang itu mati, maka habislah, tamatlah kehidupan dunianya dan bermulalah kehidupan akhiratnya. Kubur boleh menjadi satu lubang daripada lubang syurga dan boleh jadi satu lubang daripada lubang neraka. Keadaan ni mahsyar lagi, yang panas terik matahari saja kau letak kepala, tak berpakaian, hisab lagi, titil sirat lagi nak melintas, 500 tahun perjalanan mendaki, 500 tahun perjalanan mendata, 500 tahun perjalanan menurun, dan akhirnya syurga atau neraka. Kekal, syurga kekal, neraka kekal. Apalah kehidupan dunia yang sementara berbanding dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi.